Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar perkongsian daripada seorang tokoh mu'alaf yang sangat hebat dan merasai sendiri pengalaman manis dan juga pahit dia dalam perjuangan beliau, dan juga belajar bagaimana beliau melakukan begitu banyak perkara dan usaha dalam kudrat yang sangat terhad. Jom kita. Syahat tahu kan? Saya tanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya Muhammad Ridwan Tan dalam channel Nasihat Mu'alaf. Sekiranya anda baru di sini dan menyukai video ini, sila tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menekan butang loceng di bawah. Marilah kita bersama-sama menyokong usaha ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Alhamdulillah. Inilah dia Tuan Haji Saiful Chu Bahari bin Abdullah. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Alhamdulillah. Seperti yang kita lihat di visual, Tuan Haji Saiful merupakan seorang saudara kita, ya. Tuan Haji, boleh ceritakan sedikit tentang majlis kita hari ini? Alhamdulillah, ini di antara satu program kita bulanan kita, iaitu selain daripada kelas hadis dan fardu ain, kadang-kadang kita adakan kelas untuk masak-masak, dan di antara anak murid kita, mereka bawa makanan. Kebetulan selepas Hari Raya Korban tu, kali itu kita dapat sikit daging dan kita kumpulkan. Lepas tu kita buat majlis sambutan Hari Raya Adha. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat semua, Tuan Haji Saiful Bahari Chu ni merupakan seorang tokoh yang amat saya segani, amat saya kagumi, ya. Dan beliau ini pada apa yang saya kenal pada beliau adalah seorang yang sentiasa senyum dan sentiasa berkata okey boleh dalam apa jua saja urusan. Dan seperti yang kita lihat dalam visual ini, Tuan Haji adalah merupakan seorang saudara kita, yang saudara baru yang sudah lama, dan mungkin boleh Tuan Haji berkongsi dengan kami bagaimana Tuan Haji mendapat hidayah dan untuk melafazkan 2 kalimah syahadah. Pada awalnya, saya rasa cerita ni panjang ni. Kalau nak cerita, pada awalnya setiap pagi lepas kita ada, kita sentiasa minum kat satu warung dengan kawan-kawannya, dan bayi yang buatkan air untuk kita tu akhirnya jadi saksi saya memperkenalkan Islam. Itu pada awalnya. Saya tak nafikan di antara mualaf ni, banyak di antara mereka memperkenalkan Islam kerana mereka jumpai ditekati dengan muslimat yang baik-baik dari segi agama dan akhlak. Ya, ingat lagi masa saya kecil, kat belakang rumah saya ada seorang Pak Haji selalu ajar budak-budak Melayu untuk ngaji tiap-tiap pagi. Dan selepas saya belajar di sekolah menengah, ingat lagi tingkatan 1,
Di antara semua anak murid satu kelas tu cuma saya seorang Cina lelaki aja. So terpaksalah kita pergaulan dengan kawan-kawan Melayu, kawan-kawan Islam, dan mula dari masa itulah saya mendekati agama Islam ni. Tak nafikan yang bagi keputusan saya, yang saya buat keputusan untuk memeluk agama Islam sebabnya saya jumpa isteri saya. Di antara itulah sebab-sebab tertentu. Dan Tuan Haji, seperti kami ini mualaf ataupun saudara kita pada zaman kini telah mendapat pelbagai sokongan daripada pelbagai pihak, sama ada daripada NGO ataupun daripada jabatan agama dan juga sebagainya, daripada segi pendidikan, ekonomi dan kebajikan. Jadi Tuan Haji telah memeluk agama Islam begitu lama. Jadi apakah cabaran Tuan Haji sebagai seorang mualaf pada zaman itu? Saya ingat jauh beza daripada sekarang. Kerana masa 1986 tak ramai yang memeluk agama Islam. Dan bila masa saya dengan isteri pergi shopping aja, boleh rasa dah semua mata tengok kita dua orang aja. Tapi sekarang jauh beza. Sekarang kita pergi mana-mana aja kita nampak yang kahwin campur. So cabaran kita pada masa itu mungkin masyarakat Islam dan masyarakat Cina, mereka tak berapa terima yang kita memeluk agama Islam. Kena ambil masa sekurang-kurangnya 2-3 tahun. Tapi alhamdulillah keluarga saya, kerana papa saya memang dah biasa campur dengan orang Islam, orang Melayu, kerana dengan berniaga, dengan kerja, jadi senang diterima oleh keluarga saya. Ingat lagi masa saya kahwin, sekeluarga saya hadir 13 adik-beradik. Dan cabarannya, lepas saya memeluk agama Islam, perniaga saya drop banyak kerana di antara kawan-kawan yang sama-sama dengan saya, mereka takut dipengaruh semua masuk Islam pula. Dan pada zaman itu tak sama dengan sekarang. Zaman itu banyak di antara kita yang memeluk agama Islam, kita diajar dengan cara-cara hidup seperti orang Melayu. Jadinya mungkin di antara kawan-kawan kita ada pun muslimat ke sekeliling kita, dia suka hadiahkan kita songkok, baju Melayu dengan di antara zaman itu mungkin kerana nak biar kita cepat belajar agama Islam ni, dia biasa kita akan ada jadi dapatkan keluarga angkat untuk bimbing kita. So dengan masyarakat ada sikit salah faham pada masa itu ialah kalau kita masuk Islam seolah-olah kita masuk Melayu. Itu dia tanda-tanda yang cabaran kita lah. Subhanallah, banyak sekali cabaran yang dihadapi oleh Tuan Haji pada zaman tersebut ya. Tuan Haji yang saya kenal ini, beliau merupakan pengurusi kepada Persatuan Cina Muslim Malaysia Negeri Johor. Beliau juga pengurusi kepada Gabungan Dakwah Malaysia Negeri Johor, dan beliau juga merupakan setiausaha kehormat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Negeri Johor. Jadi Tuan Haji, boleh Tuan Haji kongsikan bagaimana Tuan Haji daripada seorang mualaf dan tertimbun niat ataupun trigger untuk terjebak dalam begitu banyak usaha-usaha kebajikan dan NGO ini? Sebelum saya cerita seterusnya, kena cerita masa dulu. Selepas saya memeluk agama Islam, memang dalam keadaan cabaran tinggi lah. Perlu ingat lagi kerana bisnes saya drop. Jadi dalam 2 tahun yang pertama lepas saya memeluk agama Islam, saya dengan isteri tiap hari makan dengan duit RM3 itu daripada duit pelajar. Masa dulu tu belajar sekali kita pergi belajar dapat RM3 aja, tak macam sekarang. Sekarang banyak dengan kata kurang pun RM50. Kat Johor ni RM15 sampai RM20, insya-Allah. Saya ingat lagi masa saya memeluk agama Islam, kerana dengan keadaan susah banyak orang tolong saya, dan saya ingat sampai sekarang kawan-kawan yang baru memeluk agama Islam perlu dibantu. So walau macam mana pun kita cubalah keluarkan sikit masa untuk membantu mereka
untuk lagi cepat stabil dengan kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persepsi saya berkaitan dengan Haji Saiful seperti mana yang dimaklumi oleh kawan-kawan yang lain, beliau adalah merupakan seorang yang happy go lucky, sentiasa ceria, sentiasa terbuka untuk bercerita, bersembang mengenai apa-apa yang berkaitan dengan saudara baru. Sekiranya kita mempunyai masalah berkaitan dengan saudara baru, terutamanya dari segi keuangan, saya dan juga staf-staf PEKIM akan refer kepada beliau di mana beliau suka menyumbang kepada saudara baru berkaitan dengan keuangan. Sekiranya mereka tidak mempunyai keuangan ataupun mereka terputus hubungan untuk meneruskan hidup mereka. Tuan Haji Saiful seperti mana yang kita ketahui, beliau adalah berlatar belakangkan daripada saudara baru. Jadi beliau mempunyai selok-belok latar belakang mengenai saudara baru, mengetahui pengalaman macam mana saudara baru daripada bawah untuk bangkit, untuk naikkan taraf hidup mereka. Jadi dengan demikian beliau lebih suka untuk membantu saudara baru dan juga sentiasa mendampingi saudara baru supaya saudara baru ni tidak ketinggalan ataupun disisih oleh masyarakat. Jadi dengan demikian beliau sentiasa dan juga sering membantu saudara baru supaya saudara baru ni dapat membina hidup mereka lebih tinggi selepas daripada memeluk agama Islam. Mudah-mudahan insya-Allah. Selain terlibat aktif dalam kerja-kerja usaha kebajikan bersama dengan NGO, Tuan Haji juga merupakan seorang ahli perniagaan. Jadi apakah bidang yang diceburi oleh Tuan Haji? Saya sebab operasi satu kilang packaging sejak daripada 1991 dan dengan seperti Ridwan yang cerita tu, macam mana kita nak bagikan masa. Sebab tu saya seorang pemalas. Orang yang malas biasa dia cerdik. Kalau dia cerdik macam saya punya kilang, saya buat satu formula, saya cuma type 3 angka je masuk dalam komputer saya, dia boleh kira costing dan kira harga jual. So dari cara itu saya boleh cuma banyak masa untuk peniaga saya boleh keluarkan masa saya untuk bantu kawan-kawan untuk aktiviti dalam NGO. Apabila Tuan Haji begitu sibuk dengan semua urusan NGO dan juga kebajikan dan juga perniagaan ni, adakah apa-apa cabaran daripada keluarga sendiri, Tuan Haji? Selepas saya memulakan Islam, mungkin lepas saya mulakan perniaga saya sibuk dengan perniaga saya dan dunia ni, dan mendekati saya dengan ilmu Islam dengan belajar balik ialah lepas 10 tahun saya buat keputusan nak pindah balik duduk sama dengan keluarga saya. Sebab masa itu papa saya dah 80 tahun dan mak saya pun dah 70 tahun. Dia minta walaupun di antara 13 adik-beradik, saya yang selalu yang paling dekat dengan keluarga ibu bapa saya. Jadi dia minta saya balik duduk sama dengan dia untuk menjaga mereka. So dengan keadaan macam itu, saya bincang dengan ustaz saya cerdik. Dia panggil saya datang kelas terus belajar. Lepas kita belajar, kita baru faham sepatutnya kita masuk kita masuk agama Islam ni, kita memeluk agama Islam ni, kita tak buang keluarga dan kita masih boleh hidup dengan keluarga kita, terutama sekali ibu bapa kita. So dengan cara itulah saya mula dekati dengan aktiviti NGO dan untuk stabilkan kehidupan saya dengan keluarga dan keluarga asalnya dengan keluarga sendiri. Jadi satu perkara lagi Tuan Haji, antara perkara yang saya amat kagum dengan Tuan Haji, Tuan Haji sentiasa senyum walaupun apa saja dalam apa saja urusan. Tapi apa sahaja yang usaha yang Tuan Haji cuba gerakkan, Tuan Haji ada ramai yang menyokong, ramai ahli-ahli ataupun sahabat-sahabat yang menyokong usaha-usaha yang Tuan Haji perlu gerakkan. Bagaimana Tuan Haji mendapat kepercayaan daripada begitu ramai orang?
Pertama sekali niat kita. Niat kita sekara aktiviti kita, sekara kerja kita kerana Allah SWT, insya-Allah adalah yang bantu kita. Setiap kali sebelum kita mulakan satu program, satu aktiviti, kita akan buat doa dan minta izin Allah SWT kena mudahkan urusan kita. Dan tak kira kita buat apa aktiviti pun, kalau dengan niat yang baik, insya-Allah ada yang bantu kita. Okey. Di antara saya rasa, di antara AJK kita dan kawan-kawan kita, terutama sekali kita kena kasih mereka faham juga sebab apa kita nak adakan aktiviti dan sebab apa kita nak aktif dalam NGO. Kalau kita faham itu kerana mencari keredahan Allah SWT, insya-Allah kita semua datang dengan niat yang baik. Haji Saiful ni seorang yang sentiasa senyum dan setiap kata kerjanya adalah okey, boleh. Itu adalah khidmat bagi beliau lah. Dan oleh kerana itu beliau adalah orang yang sentiasa tegas dalam setiap kerja-kerja dan kata-katanya. Walaupun macam begitu, dia seorang yang sentiasa senyum bagi mempermudahkan kerja-kerja kita. Walaupun ada ketegasan dalam tugas-tugas yang diberikan, tetapi ia memudahkan cara kita untuk membuat keputusan dengan sendiri agar kita membina jati diri kita supaya menjadi lebih kepada pekerja-pekerja yang lebih maju. Dan kerja-kerja dakwah beliau amat laju kerana beliau mendapat sokongan padu daripada individu di sekeliling beliau yang mana kebanyakannya membantu beliau untuk melakukan kerja-kerja dakwah dengan sempurna. Dan oleh sebab itu, segala kerja-kerja yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh beliau amat pantas. Haji Saiful adalah seorang yang amat dipercayai oleh orang ramai kerana dia punya personality dia, kata-katanya merupakan kata-kata yang tegas dan boleh dipercayai. Dan dia merupakan seorang yang amanah dalam tugasnya. Baik, akhir sekali Tuan Haji, apakah nasihat Tuan Haji kepada mu'alaf-mu'alaf ataupun saudara kita yang masih lagi baru macam kami ini? Seperti mana yang saya cerita tadi, iaitu 10 tahun yang pertama saya sibuk dengan dunia ni dan saya dicuba dengan masa dengan tak ada wang dan dicuba dengan mewah betul. So lepas tu saya fikir saya kena mendalami ilmu agama Islam ni dan saya doa. Lepas saya doa, saya minta izin Allah SWT, saya diluangkan masa untuk tuntut ilmu. Tapi masa saya untuk kerja masih sibuk lagi. Lebih kurang setiap satu hari 18 jam saya untuk kilang saya. Dan tapi lepas dengan niat yang mulia ni, saya diluangkan masa itu baru buat highway daripada Kota Tinggi ke Johor Bahru dan saya kena jam tiap-tiap hari 1.5 jam. Dalam masa itulah saya buka iKIM, baru ada iKIM masa itu, saya boleh belajar melalui mandu dan lepas saya kerja masa balik dan setiap satu maghrib saya akan kerja ke surau atau masjid untuk ikuti kuliah. Itulah masa saya untuk belajar. So saya fikir semua saudara baru, semua orang pun ada 24 jam. Kita kena bagikan masa dengan bijaksana. Masa untuk keluarga, masa untuk kerja dan masa untuk masyarakat. Untuk seimbangkan kehidupan kita. InsyaAllah.
Sekiranya sahabat-sahabat semua menyukai video ini, maka jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang loceng yang ada di bawah itu. Setiap klik anda adalah kebajikan. Marilah kita bersama-sama menyokong usaha ini. Dan berjumpa lagi pada masa akan datang di video yang lain, perkongsian yang lebih menarik dalam channel Nasihat Mu'alaf.